Banyaknya komen. Abang Nas, review Saga baru. Saga baru 2022. MC Saga MC2. Saga. Finally, nasib baik ada Proton Eda Juara Mulia yang pinjamkan saya kereta ni. Itu adalah tempat kerja lama saya. Saya pernah jadi salesman dekat situ. Terima kasih kepada Proton Eda Juara Mulia Motor pinjamkan kereta ni. So, ini adalah Proton Saga MC2 yang terkini dan ramai yang request. Ramai betul di antara korang semua yang request untuk saya review kereta ni. Dan dalam video ni, saya nak fokus ceritakan adakah berbaloi untuk korang miliki Proton Saga berbanding dengan Pro 2 Beza. Masih lagi berbaloi ke tidak untuk korang miliki Proton Saga yang mungkin dah berusia 6 tahun ni untuk tahun 2022. So, tanpa bermasa kita akan ceritakan detail harga, spesifikasi apa yang berbeza dalam video ni. Let's find out. Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okey, Proton Saga untuk versi MC2 minor change kedua ni, harga dia ada kenaikan sedikit, tapi kita akan ceritakan tentang harga dan bulanan dia selepas ni di hujung video ni. Ini adalah Proton Saga generasi ketiga, yang mana yang generasi pertama tu mula diperkenalkan pada tahun 1985 sehinggalah Iswara tu semua sampailah ke tahun 2008 tak silap saya, barulah muncul generasi kedua untuk Saga ni, iaitu Proton Saga versi BLM tu kan. Kemudian untuk Saga generasi yang ketiga ni mula diperkenalkan pada tahun 2016, yang mana dia launch sama-sama satu tahun dengan R3, dan kemudian untuk generasi ketiga ni dia melalui facelift pertama dia pada tahun 2019, dan akhirnya ini adalah boleh katakan minor change ataupun facelift yang kedua tahun 2022, dah berusia 6 tahun. Dan apa yang paling signifikan perbezaan di antara Saga versi 2022 dengan 2019 yang sebelum ni adalah akhirnya dia mendapat logo yang sebenar, logo Proton baru, logo Thundercat ni orang kata Cuma sekarang tinggal Izora saja yang belum pakai logo Thundercat ni, masih lagi pakai badge yang 3 segi lama tu kan. Kebetulan ini adalah colour merah, so korang tak nampak ada kontra dekat sini. Sini sepatutnya untuk variant yang paling tinggi ni adalah Premium S, sepatutnya kat tengah-tengah ni dia ada line merah tau. Tapi disebabkan ini adalah colour merah, dia tak nampak lah kan. Kalau colour putih, colour grey, korang boleh nampak lah perbezaan dia. Yang lain daripada segi bahagian depan ni ada sikit-sikit perubahan, tapi tidaklah begitu signifikan sangat. Masih lagi didatangkan dengan DRL kat bawah ni. Dan daripada segi bahagian sisi pula, apa yang saya nak komplain sangat adalah daripada segi dia punya spoke rim. Didatangkan dengan 4 spoke. Macam 4 spoke tapi sebenarnya dia ada banyak ranting-ranting yang tak nampak sebab dia menggunakan dual tone. Saiz masih lagi 15 inci. Tapi pendapat saya lebih sukakan Saga 2019 yang mana dia dual tone 5 twin spoke tu ala-ala Mercedes punya spoke rim kan. Yang ni okey sebenarnya. Kalau tengok personally di depan mata tak adalah buruk sangat. Tapi bagi saya spoke rim 4 spoke tu nampak macam kurang lengkap, at least 5. Selain tu daripada bahagian sisi ni, side mirror didatangkan dengan gloss black, tidak datangkan body color, tapi ini untuk variant Premium S saja. Dan untuk variant Premium S ni didatangkan dengan electric fold. So korang boleh lipat side mirror ni dengan menggunakan elektrik, tapi again untuk variant Premium S sahajalah. Satu lagi tambahan nilai yang baru diberikan pada Saga ni adalah buat pertama kalinya dia ada keyless entry. Tapi dia bagi untuk driver side sahajalah, satu pintu ni saja. Kalau korang perasan dekat sini dia ada macam gloss black dia punya garnish ni. Again untuk Premium S saja. Kalau untuk variant yang bawah-bawah dia Premium dan Standard, benda ni didatangkan dengan body color lah. Kalau putih-putih, merah-merah. Dan again untuk Premium S ni dia ada satu function yang baru sahaja Saga terima sejak sekian lamanya, iaitu korang boleh buka boot ni daripada tekan kat bawah ni. Tapi ini adalah untuk variant Premium S saja. Untuk Premium dan Standard, korang masih lagi kena buka boot ni menggunakan kunci korang ataupun melalui sebelah pintu driver kat depan tu lah. Tapi bahagian dia punya trunk ni masih lagi tak ada cover, dan dia punya boot space dia masih lagi sama. Agak luas lah untuk sebuah segmen A, cuma tak boleh lah lawan Pro 2 Beza. Pro 2 Beza tu Honda Civic segmen C tu kadang-kadang tak boleh lawan dia kan. Sangat-sangat besar, 508 ni dalam 400 lebih lah. Tapi apa yang sayangnya masih lagi tidak didatangkan dengan rear seat fold secara 60-40 split. Dia punya seat ni bersambung. So korang nak turunkan seat, kalau duduk 3 orang tu memang tak boleh turunkan seat lah. Nak turunkan seat ni kena 2 orang penumpang saja.
Antara benda yang paling terbaru untuk Saga ni adalah push start button. Ini adalah buat pertama kalinya sejak tahun 1985 Saga ni mendapat push start button. Tapi bila saya masuk kereta ni, memang kedudukan dia agak awkward ke bahagian ke bawah sikit. Tapi it's okay, tak adalah awkward sangat. Cuma yang saya pelik ni kenapa dia tak letakkan push start button kat bahagian sini kan. Kita ingat dulu dia ini spare untuk push start button. Kemudian untuk variant Premium S ni dilengkapi dengan finishing berwarna merah ala-ala macam Iris Active. Ada dekat dia punya gelung, meter cluster, steering, jahitan benang dekat steering dengan leather seat, aircon vent kiri kanan, center console aircon ni dan juga bahagian kapet. Semuanya diselangi dengan warna merah. Dan satu yang saya rasa best sikit adalah daripada segi dia punya aircon controller ni. Dia dah upgrade, tak adalah yang macam sebelum ni. Dia nampak sangat macam murah tau, yang ada 3 scroll kan. Ini dia nampak lebih cantik lah, nampak modern sikit. Dan first kali impression bila saya masuk kereta ni adalah daripada segi dia punya seating position memang bagi saya sangat-sangat awkward. Saya merasakan dia punya head unit ni agak terkeluar, macam terlalu dekat sangat dengan dia punya steering dan dia punya stick untuk lampu ni kan. Steering dia cuma didatangkan dengan tilt steering atas ke bawah, dia tak ada telescopic. Tapi overall seating position dia masih lagi okay, ideal. Cuma mula-mula akan terasa awkward lah kan, rasa macam, bukan rasa sempit, no, tapi dia rasa macam kenapa benda paparan tengah ni dia rasa macam terlalu dekat sangat. Tapi sebenarnya daripada segi ergonomik baik, sebab kereta ni kena ada touchscreen, so korang tak adalah meraba jauh sangat kan. Kebiasaannya kereta-kereta lain kalau ada floating dia akan berada dekat kawasan sini, jauh. Memang sebelum ni saya komplain dalam video tahun 2019 dulu, saya katakan kereta ni walaupun yang premium full spec, masalahnya tidak datangkan dengan leather wrap. Ya, yang sekarang ni dah ada leather wrap. Leather wrap ni bagi saya benda yang penting lah kan. Sebab berkata 99% yang driver sentiasa touch, kita sentiasa sentuh. So pastikan benda tu, walaupun Saga bila variant yang atas tu kalau ada leather wrap macam ni sedap lah kan. Walaupun bukan yang material yang mahal, saya dapat rasakan ni material biasa, tapi bagi saya cukup lah untuk Saga ni kan. Dan saya suka juga daripada segi dia punya seat dia panjang, walaupun tidak sepanjang mana, tapi untuk kategori segmen A ni dengan dia punya leather seat dia, jahitan dia nampak kemas semi leather. Bahagian tengah-tengah ni adalah fabric. It's okay sebab tengah-tengah ni tak kisahlah fabric, yang penting tepi ni leather, supaya kalau kita duduk keluar masuk, biasa bahagian sini tepi ni yang selalu merekah kan. Dan satu lagi daripada segi seat bahagian belakang. Seat bahagian belakang ni jauh-jauh lebih selesa sebenarnya daripada Pro 2 Beza. Ya, bukan in term of dia punya space legroom, tak, tapi adalah daripada segi dia punya seating ergonomik. Dia punya seat tu lebih panjang, kaki korang tak tergantung. Lepas tu angle sandar dia tu agak ideal, tak duduk tegak macam Beza kan. So bahagian seat belakang ni kalau korang duduk 3 orang dewasa, bagi saya untuk perjalanan at least daripada Kuala Lumpur ke Melaka memang ideal, memang sangat selesa. Memang bagi saya tak ada masalah dengan design seat belakang ni. Dia kempiskan sikit lah, dia pandai ambil ruang untuk bagi extra legroom. Itu satu yang saya puji lah. Dan satu lagi, dia punya bahagian bumbung dia untuk Premium S sahaja, yang ni dah didatangkan dengan warna hitam, warna gelap, so nampak lebih sporty lah. Cuma satu yang agak pelik adalah bahagian sini ni. Semua yang lain hitam, tapi tinggal sini saja macam bertumpuk putih tau. Macam muka saya ni gelap, tiba-tiba ada satu bagi putih kat sini kan. Okey, daripada segi harga Saga MC2 tahun 2022 ni, harga dia adalah bermula daripada 34,400 untuk standard manual hinggalah ke 44,300. Itu adalah on the road without insurance. Dan daripada segi dia punya bulanan dia daripada standard manual 300 lebih kurang 379,000. So RM379 hingga ke RM488. Ini kalau interest rate dalam 3.0, 9 tahun, down payment 10% kan. Bagi saya untuk harga yang macam gini, dengan bulanan dia korang boleh dapat bawah 500. Kalau korang nak beli Saga ni, better korang terus beli yang Premium S dengan didatangkan dengan pelbagai fungsi yang terkini. Ada push start button dengan dia punya kemasan bahagian dalaman ni memang serba lengkap. Bagi saya tidaklah begitu lengkap sangat, tapi kalau kita fikirkan dengan harga bulanan bawah 500 zaman sekarang ni, mana nak dapat kan, dengan harga makanan semua naik. Tapi harga kereta naik pun naik sikit-sikit je, daripada dah berpuluh-puluh tahun memang harga dia macam gini je. Sebab rakyat Malaysia ni tak ada option pun untuk beli kereta yang lengkap, tak ada option. So di antara kedua-dua ni saja, sama ada Beza ataupun Saga. Memang tak ada option lain di bawah harga sekitar 400 ke 500 ringgit sebulan ni.
Okey, ini adalah Proton Saga facelift tahun 2022 MC2 yang mana kereta ini masih lagi didatangkan dengan enjin 1.3 liter NA 4 silinder dan kereta ini didatangkan dengan 94 horsepower dan 120 Nm of torque. Cuma apa yang agak question yang saya tertanya-tanyakan daripada tadi adalah daripada segi dia punya acceleration pickup dia. Okey, tapi bila dia capai RPM 2 tu dia rasa mendak tau. Especially kalau lepas korang U-turn, korang nak accelerate balik, korang rasa macam ada something yang tersekat. Saya tak pasti, mungkin disebabkan kereta ni baru keluar daripada kilang. Saya dapat daripada Johor Mulia tadi, saya ambil mileage dia baru 13 km. So mungkin dia perlu run lebih lama lagi sampai 1000 baru engine dia menjadi betul-betul lancar lah. Dan daripada segi dia punya cornering, macam dalam video saya dulu bila saya review Saga, saya pernah katakan kalau saya drive kereta Proton tak sah kalau saya tak test dia punya cornering kan. So again, sekali lagi kita nak test dia punya handling. Kita ambil sports mode. Agak mengaum sikit lah, agak mengaum, tapi dia pergi mengaum yang pergi kalau lepas RPM 3. Daripada segi handling, ya okey lah, okey untuk kategori sebuah segmen A kan. Memang korang tak boleh nak dapat handling yang macam ni. It's not the best car, no, jauh sekali daripada kereta-kereta yang mempunyai handling yang baik. Tapi wah, tak ada understeer. Bagi saya agak baik. Daripada segi performance, memang kita tak boleh nak cerita lah, ini adalah segmen A. Agak tak adil kalau saya kritik daripada segi dia punya performance, sebab itu bukanlah prioriti kereta ini dibuat. Prioriti model Saga ni dibuat adalah satu je, untuk kereta rakyat. Cukup besar, bukan besar cukup besar, cukup jimat minyak dan cukup praktikal. Dan bagi saya Saga ni dia menepati segala ciri-ciri tersebut. Okey, daripada segi dia punya fuel consumption, ya, ramai yang mengatakan Saga ni minyak dia tidaklah sejimat dengan Beza ataupun Azia kan. Tapi ramai yang katakan kepada saya, minyak Saga ni sebenarnya kalau kita drive secara konsisten, secara betul, it's possible untuk dia boleh dapat lebih daripada 16 ataupun 17 km per liter. Abang Hisham ada katakan kepada saya, dia sendiri pernah test Saga ni dekat highway dengan kelajuan konsisten 110, dia dapat bacaan betul-betul 19, dapat jejak 19 km per liter. So kalau satu-satu kereta tu dapat jejak 18 km per liter pun, angka tu dah sangat-sangat wow. Ini 19, saya rasa kita jangan harap lah 19. Kalau korang dapat 17 ataupun 16 km per liter pun, bagi saya untuk sebuah kategori sebuah Saga ni dah sangat-sangat memadai, cukup dia punya jimat tu. Pada owner-owner Saga 2019, komen dekat bawah ni, nyatakan apakah fuel consumption yang biasanya korang dapat. Adakah kereta ni minyak dia jimat ke tak, ataupun ada problem-problem yang korang pernah hadapi untuk Saga 2019. Sebab saya ada tanya kepada owner-owner Saga 2019 sebelum ni, yang saya jumpa tak ada common problem yang begitu kritikal lah, bukan major problem. So pada semua owner Saga daripada 2019 sampailah sekarang, kalau korang ada problem dengan kereta ni, korang boleh ceritakan apakah masalah yang korang pernah hadapi dekat ruangan komen kat bawah ni. Saya nak baca. Ramai orang yang tak mampu beli kereta-kereta luar, tapi dia mampu pergi daripada point A ke point B disebabkan adanya Saga ni. Bulanan dia rendah, harga dia sangat-sangat berbaloi. Dan Saga tahun 2022 sekarang ni bagi saya mungkin bukanlah sebuah kereta yang begitu lengkap, tapi apa segala features yang wajib ada untuk tahun 2022 ni dah ada dah di-equip dah untuk sebuah kereta yang harga bawah 50,000 untuk tahun 2022 ni. So again, terima kasih kepada Juara Mulia Motor, tempat kerja lama saya dekat area Bakar Batu. Kalau korang berada di sekitar seluruh Johor Bahru, tak kira Permas, Pasir Gudang ataupun mana-mana pun, kalau korang terfikir nak beli kereta-kereta Proton, sama ada daripada Proton X50, X50, Persona, Saga, whatever model sekalipun, Iris, korang mungkin boleh walk in, boleh pergi je dekat Proton era Johor Mulia dekat area Bakar Batu. Terima kasih juga pada korang semua yang menonton video saya daripada zaman Saga 2019 sampailah ke hari ini. Dan of course, saya Nas Abdullah. Saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe kat bawah video ni. Dan akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer! Bye!